Bertemu kembali bersama saya Zawaz Yusof, rentasan berita edisi 1486, antara 4 paparan utama. Kecundangnya seorang presiden. Mujahid kongsi pesan ibu kepada ahli parti. Gerinlang yang bakal binasa, apalagi yang tinggal. 151 sokongan buat PMX. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semalam negara mencatat satu sejarah hitam apabila seorang presiden parti yang mewakili anak muda baru sahaja ditubuhkan beberapa tahun lalu kecundang di Kamar Perundangan. Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman dihukum penjara 7 tahun, denda 10 juta ringgit dan 2 sebatan oleh Mahkamah Tinggi semalam selepas dapati bersalah atas 4 pertuduhan bersubahat pecah amanah, salah guna harta dan pengubahan wang haram amla. Hakim Datuk Azhar Abdul Hamid memutuskan demikian selepas pihak Syed Saddiq gagal menimbulkan keraguan nasabah di akhir kes pembelaan bagi kesalahan bersubahat melakukan pecah amanah di bawah Seksyen 406 Kanun Keseksaan. Presiden Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda dihukum penjara selama 3 tahun dan 1 sebatan, sementara satu pertuduhan menyalahguna harta untuk diri sendiri di bawah Seksyen 403 Kanun sama melalui hukum penjara 2 tahun dan 1 sebatan. Mahkamah memerintahkan 2 hukuman penjara itu dilaksanakan secara berasingan. Bagi pertuduhan kes amla, beliau dikenakan hukuman penjara 2 tahun dan denda 5 juta ringgit bagi setiap pertuduhan. Bagaimanapun, mahkamah memerintahkan hukuman penjara berjalan serentak dan tambahan 2 tahun jika gagal membayar denda tersebut. Azhar membenarkan bekas Menteri Belia dan Sukan itu menangguhkan pelaksanaan semua hukuman dan mengekalkan syarat jaminan sementara menunggu rayuan di Mahkamah Rayuan. Susulan peristiwa hitam itu, Syed Saddiq semalam melepaskan jawatannya sebagai Presiden Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda berkuasa serta-merta. Beliau berkata jawatannya akan dipangku oleh Timbalan Presiden Parti itu, Amira Aisyah Abdul Aziz, bagi memimpin muda selepas ini. Dengan itu, jawatan Presiden perlu lebih putih daripada putih. Siapa yang menjawat jawatan Presiden perlu bersihkan ia merupakan satu beban luar biasa. Saya akan mendukung parti ini sebagai ahli dan terus bekerjasama dengan muda untuk merealisasikan semua perjuangan, katanya dalam sidang media khas malam. Tambah Syed Saddiq selepas mengadakan mesyuarat bersama ahli jawatan kuasa tertinggi parti, beliau turut menyatakan tidak akan melibatkan diri dalam mana-mana keputusan yang dilakukan parti tersebut. Berikutan keputusan yang dibuat mahkamah, mudah dijangka berdepan krisis kepercayaan rakyat terhadap perjuangan parti itu selepas presidennya tersabit kesalahan kes jenayah Kuala Putih. Penganalisis keselamatan dan politik Pusat Pengajian Perang Saraf, Media dan Informasi Universiti Teknologi Mara UiTM, Dr. Nur Nirwandi Mat Nordin berkata ahli parti perlu segera bertindak bagi menangani persepsi dan tanggapan umum. Saya rasa dalam kes Syed Saddiq tidak ada kaitan dengan masa depan parti kerana apa yang berlaku adalah salah satu bentuk hukuman selepas didapati bersalah termasuk ahli politik. Jadi parti ini mungkin akan hadapi sedikit masalah, tetapi mana-mana parti dalam negara ini sebenarnya sudah tentu mempunyai zaman dijulang, kemuncak dan kejatuhan termasuk muda sendiri. Ini selalunya akan menjadi salah satu petunjuk atau petanda aras kepada parti-parti lain dengan mengambil iktibar dan belajar daripada perkara yang berlaku demi kebaikan demokrasi matang politik negara, katanya seperti dipetik Sinar Harian. Tambah Nur Nirwandi, hukuman sebatan denda 10 juta ringgit dan penjara 7 tahun yang dijatuhkan mahkamah terhadap pemimpin muda itu membuktikan sistem kehakiman negara telus dan benar. Justru sistem perundangan negara perlu dihormati oleh semua pihak termasuk ahli politik dan jangan timbulkan sebarang spekulasi. Ia perkara yang perlu dilihat dalam konteks undang-undang dan bukan salah satu bentuk untuk menjatuhkan sesebuah parti. Untuk berlaku adil kepada Syed
Sadiq, kami mendoakan yang terbaik untuk beliau dalam proses rayuan di Mahkamah Rayuan dan Persekutuan selepas ini. Kita serahkan kepada Allah untuk menunjukkan kebenaran yang hakiki. Nokta. Ahli Parti Amanah Negara diseru untuk mempersiapkan diri dengan ilmu jika berhasrat menjadi seorang pemimpin. Naib Presidennya Datuk Seri Mujahid Yusof Rawa berkata, Amanah percaya hubungan antara ahli dan kepimpinan parti hendaklah didasari dengan ilmu bagi membangunkan potensi antara keduanya. Mujahid berkata potensi antara keduanya hanya akan dapat dibangunkan dengan ilmu pengetahuan. Oh, gue nak jadi pemimpin tak kerti pasal tu. Benar. Ngaji lu. Ngaji insya-Allah sampai tahap tu. Manusia ni kalau hang hebat lah kan. Hang tak payah cari, orang pergi cari hang. Betul. Mak saya ni duk pesan kat saya dulu menjahit. Hang ni nak kiap apa buat dunia? Kalau hang ada ilmu dunia main golek kan hang tak larat nak sambut dia kata. Allah ibu saya. Nak duk sembang dengan dia masa duk ngaji dulu lah kan. Allah dia kata ambil ilmu, dia kata boleh ilmu dunia main boleh ke hang kan sampai hang tak larat dia kata. Wallahi betul dia cakap dia. Dengan ilmu tu lah hari ni apa yang kita dapat kemuliaan dan sebagainya. Jadi kita kena budayakan ilmu ini. Kongsi Mujahid. Tambah beliau sebagai aset parti, kepimpinan tertinggi berperanan penting dalam memastikan dasar rahmatan lil alamin terus menjadi nadi kekuatan kepada amanah selain menjadi jambatan yang menghubungkan barisan akar umbi dengan dasar yang diperjuangkan parti. Sementara itu, ahli parti pula diseru untuk terus merebut peluang dan hak mengembangkan potensi diri selama bernaung di bawah parti atau panji yang bernama amanah. Potensi diri ahli itu perlu dikilap. Janganlah dia tu hanya digunakan. Sepatutnya dia ditingkatkan. Bagi peluang untuk dia meningkatkan diri. Satu hari penggantian kepimpinan itu kalianlah yang akan mengambil alih. Maka jangan ada ruang untuk menutup potensi diri ini. Pesan Mujahid. Baru-baru ini Amanah melancarkan Akademi Kepimpinan Wawasan Amanah yang antara lain untuk membangunkan hubungan dua hala yang kukuh antara ahli dan kepimpinan. Selain mempersiapkan ahli parti dengan ilmu kepimpinan yang diperlukan bagi mengemudi amanah menuju tahun-tahun mendatang. Selamat maju jaya Parti Amanah Negara. Persatuan Penduduk Taman Bukit Jelutong atau BJRA membantah hasrat pemaju untuk memajukan tanah golf di kawasan itu dengan perumahan. Pengerusinya Zin Hashim berkata walaupun tanah itu milik pemaju swasta, namun kawasan hijau itu mempunyai syarat nyata sebagai padang golf. Menurutnya, kebanyakan pembeli terdahulu membeli unit di kawasan itu disebabkan kemudahan padang golf berkenaan yang menjadi lokasi riadah dan kelestarian alam. Masa beli rumah ini 20 tahun lalu, dalam iklan ada disebutkan berdensiti rendah, kemudahan padang golf dan kawasan hijau antara faktor penduduk membeli rumah di sini. Ada penduduk yang berpindah dari kawasan sesak seperti Damansara dan Subang Jaya ke Bukit Jelutong kerana ingin mendapatkan tempat yang lebih tenang. Bukit Jelutong juga pernah mendapat pengiktirafan bandar berprestij di Selangor. Jika projek ini diteruskan, maka Bukit Jelutong tiada bezanya dengan bandar-bandar lain, katanya, selepas menghantar bantahan di bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah SSAAS Jumaat lalu. Surat bantahan tersebut diserahkan kepada Pejabat Menteri Besar Selangor selain Pejabat Datuk Bandar Shah Alam, Pengarah Pejabat Tanah dan Galian Selangor serta Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kota Anggerik Najwan Halimi. Zin mendakwa pemaju telah mengemukakan cadangan kepada Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA bagi proses mengubah syarat nyata padang golf. Kawasan padang golf Bukit Jelutong itu dilaporkan sedang dirancang untuk dibangunkan semula oleh Sime Darby Property menjadikan kawasan kediaman berkepadatan rendah. Ahli Parlimen Shah Alam YB Azli Yusof ketika bertemu penduduk berkata beliau berharap satu penyelesaian dapat dibuat antara pihak pemaju iaitu Sime Darby dengan warga Bukit Jelutong. Ketika ini, kata Azli, sesi libat urus telah pun diadakan sebanyak 3 kali antara penduduk, pemaju dan pada awal Oktober lalu beliau sendiri telah bertemu dengan Menteri Besar Selangor untuk membawa perkara yang sama. Sekarang ini proses negosiasi itu sedang berlaku untuk mencari jalan terbaik dan saya berharap warga Bukit Jelutong dapat bersabar dan mengikuti perkembangan ini. Kita berikan sedikit
ruang khususnya kepada Menteri Besar Selangor untuk memperhalusi dan membincangkan perkara ini dengan pihak Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA dan Sime Darby Property untuk mencari jalan penyelesaian terbaik buat kepentingan penduduk, katanya kepada media. 8 November lalu sebelum ke Parlimen, Azli berkongsi di ruangan Facebook beliau yang sempat singgah di Padang Golf Bukit Jelutong Shah Alam untuk meninjau sendiri keadaan dan aktiviti semasa di sana. Kawasan ini sedang dirancana untuk dibangunkan semula oleh Sime Darby Property menjadi kawasan kediaman berkepadatan rendah. Ia mendapat bantahan ramai diwakili Persatuan Penduduk Bukit Jelutong BGRA dan Jawatan Kuasa Pro Tim bersama Bukit Jelutong BJ yang mahukan kawasan ini dikekalkan sebagai kawasan hijau dan diwartakan sebagai kawasan awam untuk bersukan dan beriadah bagi manfaat warga setempat. Coret beliau dalam hantaran tersebut. BGRA terus berharap projek tersebut tidak diteruskan supaya tanah berkenaan kekal berstatus hijau untuk lokasi beriadah dan bersukan warganya. Jika projek diteruskan, kawasan tersebut dikhawatiri akan menghadapi masalah trafik keluar masuk ke Bukit Jelutong dan penggunaan jalan itu oleh kenderaan luar akan menjadi lebih serius. Banjir kilat di persiaran gerbang utama, terutama di bulatan berhadapan MTAJ akan berterusan. Malah jika pembangunan diteruskan, banjir lumpur dan enak cemar atau sludge akan merumitkan lagi keadaan. Ia juga akan menyebabkan kehilangan paru-paru hijau atau green lung yang hidup di pesisir Padang Golf Bukit Jelutong yang melestarikan kawasan perumahan Bukit Jelutong. Untuk makluman, lebih 2,000 penduduk Bukit Jelutong telah menurunkan tanda tangan petisyen membantah pengezonan kawasan Padang Golf dan pembangunan oleh Sime Darby Property Berhad. Semoga perkara ini akan mendapat ketetapan yang konkret dan penyelesaian yang terbaik untuk manfaat semua pihak. Siapa sangka, siapa menduga. Tiba-tiba Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kini menerima sokongan sebanyak 151 kerusi di Parlimen. Terkini, Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu akan merujuk 2 ahli Parlimen daripada parti itu yang menyatakan sokongan terhadap Anwar kepada Lembaga Disiplin Bersatu. Presidennya Tan Sri Mahathir Mak Yassin berkata, Lembaga Disiplin Parti itu akan bersidang dalam masa terdekat untuk menentukan hukuman terhadap ahli Parlimen Gua Musang Muhammad Azizi Abu Naim dan ahli Parlimen Jeli Zahari Kecil. 2 kes pertama melibatkan ahli Parlimen Kuala Kangsar Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid dan ahli Parlimen Labuan Datuk Dr. Suhaili Abdul Rahman. Masing-masing digantung keahlian 4 dan 6 tahun oleh Bersatu. Katanya pada sidang media selepas mesyuarat khas Majlis Kepimpinan Tertinggi Parti Khamis lalu. Terdahulu, Iskandar Zulkarnain mengumumkan keputusannya untuk menyokong Perdana Menteri pada 12 Oktober lalu dan diikuti Suhaili Abdul Rahman pada 30 Oktober. Seterusnya, perkara sama dilakukan oleh 2 lagi ahli Parlimen iaitu Muhammad Azizi yang menyatakan sokongan itu pada Selasa lalu dan Zahari mengisytiharkan sokongannya semalam. Dengan keputusan yang dibuat oleh 4 ahli Parlimen PN, pelbagai andaian dan pandangan telah diberikan. Antaranya, Mahathir mendakwa kononnya menerima maklumat terdapat gerakan terancang bagi melemahkan PN melalui sogokan serta ugutan terhadap ahli Parlimen gabungan tersebut. Tegas beliau, Bersatu tidak akan tunduk dan tindakan yang lebih tegas akan diambil susulan 2 ahli Parlimen daripada parti berkenaan menyatakan sokongan kepada Anwar. Difahamkan 4 ahli Parlimen Bersatu itu berbuat demikian setelah meneliti rintihan berterusan pengundi dan menitik beratkan keperluan mendesak untuk menangani masalah krisis kenaikan kos sara hidup yang melanda kawasan masing-masing. Mereka mengambil keputusan untuk menyokong inisiatif-inisiatif kerajaan dalam hal-hal yang mengutamakan kebajikan rakyat negara ini sehingga pilihan raya umum PRU yang seterusnya. Manakala pengerusi Perikatan Nasional PN Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno mendakwa tidak mustahil tindakan 4 ahli PN daripada Bersatu yang menyokong pimpinan PMX didadangi broker politik. Katanya ini kerana broker politik sentiasa wujud sepanjang zaman untuk mengucar-kacirkan politik bagi memastikan kuasa kekal kepada parti tertentu. Menurutnya, sudah menjadi tugas pihak terbabit untuk mendekati wakil rakyat yang disasarkan dengan menawarkan habuan agar mereka beralih sokongan. Sepanjang zaman
memang ada broker politik. Sebab itu, memang kerja dia untuk kekalkan bos dia berkuasa. Kerja dia buat urusan beli wakil rakyat. Sesiapa yang tak mampu bertahan dengan cubaan, dugaan atau cabaran pasti tewas. Sebab itu, wakil rakyat perlu tahan lasak dan sabar berdepan ujian, katanya di petik media. Menteri Besar Kedah itu berkata pihak tersebut menjerut ahli parlimen daripada pembangkang untuk beralih sokongan secara licik. Sebagai respon mengenai isu berkenaan, Pengerusi Bersatu Kelantan, Datuk Kamaluddin Makno, tidak terkejut langsung dengan tindakan ahli parlimen Jeli Zahari Kecik yang mengikut jejak langkah ahli parlimen Gua Musang Muhammad Azizi Abu Naim menyokong Perdana Menteri. Beliau berkata tindakan itu seolah-olah memperlihatkan ada urus setia apabila kenyataan yang dibuat hampir sama dengan ahli parlimen Gua Musang. Melihat kepada bentuk kenyataan itu, dapatlah disimpulkan ada urus setia yang menguruskan perkara ini, katanya ketika dihubungi Sinar Harian selepas diminta mengulas tindakan Zahari yang secara terbuka menyokong PMX. Dengan apa yang telah berlaku, 4 ahli parlimen bersatu yang mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri memohon untuk menukar tempat duduk mereka di Dewan Rakyat. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul berkata surat permohonan berhubung perkara berkenaan diterima semalam dan akan dipertimbangkan untuk tindakan lanjut. Jelas beliau tindakan kesemua wakil rakyat pembangkang terlibat yang menyatakan sokongan kepada kerajaan tidak menjejaskan kerusi bagi kawasan itu. Tidak beri makna apa-apa. Ada yang sokong secara diam-diam ataupun seperti sekarang ada yang buat secara terbuka. Akta itu, Akta Anti Lompat Parti, tidak menyekat mana-mana orang atau ahli parlimen untuk memberi sokongan, sebab itu kerusi tidak hilang. Cuma ada yang memohon untuk pindah kerusi iaitu tempat duduk kerana tidak selesa duduk dengan teman yang lama. Itu hak saya dan saya boleh ubah. Keputusan belum dibuat, katanya pada sidang akhbar di parlimen semalam. Dalam pada itu, meskipun terdapat dakwaan kononnya ada pihak diugut dan ditawarkan habuan untuk menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, namun setakat ini tiada laporan polis dibuat berhubung perkara berkenaan. Demikian disahkan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil. Beliau berkata sekiranya perkara itu benar-benar berlaku, pihak berkaitan boleh kemukakan bukti dan membuat laporan kepada polis. Penting diingatkan bahawa Perdana Menteri atau ahli jemaah menteri tidak ada apa-apa campur tangan, ugutan atau habuan dan sebagainya yang ditawarkan. Tidak ada. Jadi seperti ditegaskan Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri, kepada sesiapa yang berpandangan berlainan daripada kenyataan ini, mereka boleh buat laporan, bawa bukti dan kita nilai. Tetapi setakat ini tidak ada laporan polis, katanya kepada pemberita. Sedarkah kita tindakan beberapa ahli parlimen pembangkang yang menyatakan sokongan terhadap Anwar sebenarnya telah menafikan secara total desas-desus bahawa hayat kerajaan perpaduan akan berakhir seperti yang dijaja selama ini. Apa yang diludah pembangkang kini telah terjatuh ke muka sendiri. Ternyata bukanlah kerajaan perpaduan yang menghadapi pergolakan, tetapi sesetengah parti dalam pembangkang sekarang ini sedang bergolak. Apalagi ia melibatkan keegoan dan kebongkakan ketua pembangkang. Kepada Mahyadin dan Sanusi, sila bawa bukti dan buat laporan jika benar seperti yang anda dakwa. Jangan ingat semua orang sama perangainya dengan anda. Dan kepada Mahyudin, tiada siapa yang ingin merampas tahta bapa scheme of things yang dimartabatkan untuk anda. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Jom Channel mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Salam rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Assalamualaikum, salam sejahtera, kita jumpa lagi.